وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ya rabbal alamin. Pagi ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jundullah yang masih lagi membicarakan perkara jihad politik dalam negara Islam yang menyeleweng. Dalam kita menghadapi pemerintah yang menyeleweng walaupun dalam sebuah negara Islam, maka hari ini kita bincangkan bagaimana bertindak terhadap penyelewengan itu. Hari ini tindakan yang keempat. Tindakan yang keempat di dalam zaman kita sekarang, agensi-agensi kerajaan telah berkembang dan cara-cara ni juga telah maju. Zaman hari ini macam-macam. Diwujudkan berbagai-bagai kementerian, di bawah kementerian adanya jabatan, dan di bawahnya dibahagikan kepada beberapa sektor-sektor. Maka kita lihat di sana ada sistem yang dinamakan PBT, pihak berkuasa tempatan, adanya polis ataupun yang dipanggil syurtah, ada yang dipanggil sebagai badan-badan khas integriti seperti badan-badan yang melakukan tindakan pencegahan terhadap penyelewengan seperti rasuah dan seumpamanya. Oleh itu, orang-orang Islam wajib menyusun proses menghalang kerosakan serta memberi nasihat kepada kerajaan yang telah menyeleweng. Memberi nasihat kepada kerajaan yang sudah menyeleweng. Orang Islam ni maknanya dimulakan kepada golongan yang diberikan amanah untuk tujuan tersebut, seperti golongan para alim ulama, terutamanya ulama-ulama yang bekerja di dalam kerajaan, sama ada yang bernama mufti, pegawai agama dan yang seumpamanya, ataupun memang sudah diberikan tugas yang khas dan boleh juga dilakukan atau disampaikan nasihat itu daripada orang-orang lain yang mempunyai tahap kepahaman Islam yang tinggi, umur yang tua dan disegani dalam masyarakat. Kalaulah mereka mengambil sikap berpeluk tubuh dan tidak mahu mencampuri urusan tersebut, berarti mereka tidak mengambil tahu tentang soal-soal berlakunya penyelewengan. Dalam bahasa mudahnya, tidak mengambil berat tentang soal kemungkaran yang berlaku di sekeliling mereka. Sedangkan menjadi tugas dan tanggungjawab mereka itu bagi melaksanakan al-amru bil ma'ruf
wan nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Maka ni tugas dan tanggungjawab orang Islam yang memahami dan mengetahui atau dapat kesan atau dapat mengesan berlakunya penyelewengan dalam sesebuah pemerintahan ataupun kerajaan. Macam zaman hari ini kita lihat, apabila bocornya integriti, maka bocornya soalan periksa. Bila bocornya integriti, maka bocorlah bangunan-bangunan yang dibina, projek-projek yang tersergam indah. Maka kebocoran-kebocoran ini menunjukkan bocornya integriti, amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Dalam Islam, kalau berlakulah kes-kes macam itu, mereka masih lagi diberi peluang untuk membela diri dengan melalui proses-proses siasatan. Kemudian cukup bukti, diminta untuk membela diri sekiranya mereka itu tidak bersalah. Ada pun kaedah pecat-memecat tanpa sebab, tanpa dibicarakan, adalah suatu kezaliman di dalam Islam. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada kezaliman, nanti kamu akan dimakan ataupun dijilat oleh api neraka. Sekumpulan daripada mereka hendaklah mengambil tanggungjawab mengawal agensi penerangan, berusaha menghentikan keburukan yang dilakukannya, memberi nasihat kepada ahlinya, mengkritik kerja mereka dan betulkan mereka dalam tugas-tugas yang mereka jalankan. Ini orang yang dipertanggungjawabkan bagi mengawal agensi-agensi tersebut daripada berlakunya penyelewengan. Contohnya, kalau kita lihat di dalam sebuah negara Islam ada satu sistem hisbah. Sistem hisbah ni samalah dengan yang kita panggil macam keuangan bahagian juru audit dia. Tapi hisbah ni lagi luas. Dia boleh membuat pemantauan-pemantauan dan menegur mana-mana yang tidak betul, membuat siasatan, kemudian laporan, kemudian membentangkan penyelewengan itu, dan juga boleh mendakwa berlakunya apa juga bentuk-bentuk penyelewengan. Dalam satu jamaah kita lihat adanya lajnah disiplin. Disiplin itu pula ada pula beberapa orang yang bertindak untuk mengenakan tindakan-tindakan yang sewajarnya setelah diputuskan. Kalau dalam mahkamah ada juri, mereka pula ada panel-panel mereka yang boleh membincangkan soal-soal disiplin anggota-anggota jemaah ataupun parti sesuatu golongan. Maka begitu jugalah dalam kerajaan. Maka dia ada golongan yang dikatakan mengawal satu-satu agensi itu, yang mengawal pihak berkuasa tempatan ataupun pihak polis dan seumpama. Jadi satu orang tu dia berkuasa untuk pegang satu agensi untuk dia mengawal atau beri nasihat dan seumpamanya. Satu kumpulan mengawal urusan dalam negeri, ada yang kawal dalam negeri. Satu kumpulan lagi mengawal di luar negeri. Sebab tu kita ada kementerian dalam negeri, luar negeri. Satu lagi mengawal urusan harta. Ini yang mengawal urusan Baitul Mal. Satu kumpulan menasihati ketua tertinggi, dan satu kumpulan mengawal urusan tentera. Semua urusan dilakukan dengan kerjasama yang erat, saling faham, memahami dan penuh kedamaian. Tetapi jangan sampai bersetuju dalam perkara yang batil. Bersetuju dalam perkara yang batil berarti bersetuju dalam perkara yang salah. Maknanya membiarkan atau menutup sahaja kesalahan yang berlaku, sehingga bila berlakunya kesalahan itu mereka membiarkan tanpa mengambil tindakan. Maka persoalan seperti ini kalau berlaku, ini dipanggil juga kebocoran integriti, ataupun tidak mengeberat soal amanah yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Jadi sebab itu sebuah negara yang boleh dileweh apabila pemerintah kemudian mengaut harta kekayaan daripada dia sampailah anak beranak dia, termasuklah isteri dia. Kalau dia datuk nenek dia hidup pun juga akan mendapat keuntungan daripada kuasa pemerintahan. Jadi harta negara sampai semua jadi harta miliknya.
Kemudian dia nak bagi orang lain yang tegur, dia bagilah sikit 10% pada orang yang boleh menegurnya. Dapatlah sikit-sikit kan. Projek tu, maka orang nak melalak, nak bising pun tak boleh. Sebab dia ingat sekali kau ada share sekali. Bila ada share, terpaksalah menggunakan kaedah tawapa. Tawapa tu kan tutup mulut dah. Itu dia. Tawapa rupanya tapau sekali. Ini yang keempat. Sebab itu orang nak jadi pemimpin ni, dia mesti ada tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa daripada sifat tamak dan haluba. Tamak dan haluba. Macam orang nak pergi haji, membersihkan dalam hatinya. Bab kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, membersihkan hati dalaman tu akan menyebabkan kita mengerjakan ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buang segala-gala dalam yang ada. Syiriknya, nifaknya, kufurnya, dengkinya, hasadnya, iri hati, macam-macam lagi, su'udzon, sangka buruk. Begitulah bila memimpin. Bila memimpin ni ada nama itu dia, nak kawal keuntungan, mencari keuntungan dunia, mengambil peluang di atas kuasa yang ada. Puncanya tamak. Maka dengan sifat tamak itu menyebabkan dia akan menggunakan kuasanya membaham harta-harta, bukan milik dia tetapi milik rakyatnya secara rakus. Akhirnya jadilah bukan sekadar milik dia saja, malahan juga menjadi milik kepada anak beranak itu sekali. Tapi alhamdulillah perkara ini tak berlaku kat tempat kita, di dekat Uganda, Afrika. Ini dia. Yang kelima, orang-orang Islam hendaklah bergerak cergas dalam jihad lisan, al-jihadul lisani. Jihad lisan ni siapa dia orang Islam? Ulama juga lagi. Pentingnya institusi ulama. Tapi jangan diganggu bila mereka bercakap, berhujah dengan nas agama. Sampai kita menggunakan akta kita sebebasnya, menangkap mereka, konon-konon menggerun dan menakutkan mereka dan orang-orang lain yang bakal mengikut jejak langkah mereka. Sehinggalah manusia itu dianggap seperti Tuhan. Tidak boleh dikritik walaupun satu patah perkataan sekalipun. Inilah ajaran Hindu yang sudah meresap masuk dalam masyarakat Melayu berkurun lamanya, apabila dianggap pemerintah itu seperti seorang yang menjadi wakil Tuhan kononnya tanpa ada sebarang kesalahan. Dan sama juga dengan ajaran sesat mazhab Syiah, menganggap golongan a'imah ataupun imamah kepimpinan itu maksum. Sedangkan kita mengikut landasan Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam yang sebenarnya, manusia biasa tetap manusia. Nabi dia yang maksum, manusia biasa tidak ada maksum. Yang ada mungkin maksum je. Mungkin maksum dengan maksum je. Tapi maksum itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang rasul yang lain-lain. Maka manusia biasa tak ada. Bila pegang jawatannya, tetap dia adalah manusia biasa. Khalifah tu maknanya wakil Tuhan, bukan dia berarti suci daripada dosa, tapi dia hanya melaksanakan proksi ataupun agensi daripada Allah, melaksanakan hukum Allah, amanah yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Maka ulama-ulama dia mestilah bercakap, jihad lisan tu dia kena ada. Al-jihadu al-lisani, jihad lisan, cakap, jangan dihalang, jangan ditarik tauliah dia bila cakap, dia menegur, bila memberikan kritikan-kritikan yang bina, bila dia amal ma'ruf nahi munkar, itu yang penting. Ataupun jangan mereka di golongan ulama yang lesu, nak cakap pun tak berani. Dan jihad ta'lim at-ta'allumi, al-jihad at-ta'limi, jihad at-ta'limi iaitu jihad mengajar, sehingga mereka dapat membentuk satu pendapat awam, iaitu ra'yan amman, yang menyebabkan pemerintahan berjalan seiring atau sesuai dengan Islam. Jika tidak, pemerintahan akan mirip kepada kerosakan bagi menyesuaikan dengan pendapat awam yang rosak. Ini satu poin yang sangat penting. Ulama ni biarlah dia bercakap, sehingga pendapat ulama itu diikut oleh semua orang, menjadi pendapat orang ramai. Orang baik dia ambil pendapat ulama, orang jahat dia tak ambil pendapat ulama. Maka pendapat ulama akan dibuang oleh orang jahat, sebab orang jahat ni dia akan ambil pendapat orang jahat juga. Maka mana-mana pendapat orang jahat akan menjadi suatu kita panggil pendapat yang diguna pakai, ataupun dipanggil pendapat awam, ra'yun am, yang dipakai oleh orang-orang yang jahat juga.
Tapi pendapat orang baik ni, yang pakai pendapat orang baik ni orang baik je lah. Inilah yang dikatakan membudayakan ajaran agama, sehingga rakyat menjadi istiqamah dengan pegangan agamanya, dan ajaran agama ni akan menjadi budaya dalam hidup masyarakat apabila mereka mendapat kesan daripada didikan dan pengajaran para alim ulama. Maka soal hukum halal haram ni mereka sudah jelas, apabila ulama yang mengajar ni pun juga jelas. Yang jadi masalahnya kelusuan ulama menyebabkan akhirnya umat itu juga menjadi umat yang pasif. Jadi orang-orang yang fasik ambil peluang masuk untuk memberikan pandangan-pandangan mereka. Nak pula mereka ada kuasa, tara mereka pemimpin, maka pandangannya mendoktrin dalam masyarakat, maka orang akan pegang pendapatnya. Sampaikan dia dah pencen pun masih cakap lagi, sampai orang ambil kata-kata dia. Dia lebih pula daripada ulama kadang-kadang. Ini yang bahaya ni. Walaupun dia sudah besar, tapi kata-katanya mendoktrin. Ini baik. Jadi pendapat ulama tu yang paling penting. Ulama-ulama lah berikan pandangan, tapi tengok pada ulama, mereka yang lebih mementingkan kepada soal-soal ketakwaan. Macam juga ijtihad ulama. Ijtihad berbagai-bagai ijtihad, tapi siapakah ijtihad? Golongan yang muttaqin ataupun golongan yang bertakwa. Bila tak bertakwa, takut dia punya ijtihad tu banyak dikeluarkan melalui nafsunya sendiri. Yang keenam, hendaklah orang ramai mengambil tanggungjawab menyusun memproses jihad dengan tangan. Al-jihad bil yad. Al-jihad bil yad bukan untuk musnah dan berperang, tapi hanya untuk mengingkari setiap mungkar yang dilakukan oleh individu-individu. Mereka bertugas menghapuskan alat-alat hiburan, alatul lahwi. Dalam negara Islam dia boleh ada satu kumpulan enforcement, penguasaan, yang mana kalau nak lebih menjamin keselamatan dia, ia dilantik oleh pihak pemerintah itu sendiri, yang mana mereka ni hampir kurang sama dengan jabatan agama. Kalau mengikut sistem pemerintahan sebuah negara itu mungkinlah berbeza. Macam negara-negara lain, dia tidak ada macam kita. Jabatan agama Islam tu dia ada punya enforcement. Dia punya enforcement tu bagian penguasaan dia digunakan seluruh negara. Dengan satu sahaja jabatan dia adalah dia punya hay'ah atau lembaga al-irsyad wa dakwah, bimbingan dan dakwah, ataupun hayatul ma'ruf bil al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Jadi lembaga amar ma'ruf nahi munkar yang boleh bergerak dalam satu negara. Maka dia ada kuasa dia, diberikan kuasa dia lebih kurang macam kita dulunya. Setiap imam tu kalau di dalam persekutuan dia ada pegang kad kuasa. Dan dengar cerita ni, bila salah guna tu dia ambil balik. Tu dengar cerita ni sajalah. Cerita sebenarnya tak tahu. Dengar cerita begitu tapi itu sebenarnya tak tahu. Jadi bila ada kad kuasa tu, maka mereka mampu untuk bertindak bila-bila masa. Bila-bila masa melihat kemungkaran berlaku depan mata mereka. Bahkan kumpulan-kumpulan macam ni nampak dia ada je tempat-tempat melakukan maksiat, mereka boleh berat meramai menghapuskan tempat itu. Gambar-gambar lucah kalau ada. Tempat kita masih lemah lagi, elan-elan ada lagi, kan? Tapi benda gitu juga kena ambil peranan. Kita sebagai orang awam boleh peranan. Masuk tandas dekat petrol pump, tengok-tengok depan mata kita dekat pintu tandas ada stiker tulis, kan? Honey massage ke massage honey, tahulah. Pegang gitulah, kan? Siap nombor telefon. Ambil koyakkan dia punya stiker tu. Bukan kita salin nombor telefon tu pula. Itu yang salin tag lah, call kan. Ini kena cabut. Ini dia amar makruf nahi munkar, kan? Setengah-setengah orang ambil marker pen tu dia pergi conteng, kan? Jangan bagi nampak tulisan seperti itu. Ditanggalkan, kan? Walaupun tidak orang kata gambar bukan lucah, tapi nombor telefon ke arah melakukan perbuatan yang lucah, arah pakaian yang menjolok mata dan sebagainya, mereka boleh bertindak. Dari setengah-setengah negara Arab masih lagi golongan ni bergerak cegah macam ni. Nampak dia orang kedai aurat, maka mereka akan diejek ataupun diambil tindakan dan seumpamanya. Yang sedihnya ada ulama keluar fatwa, dia kata walaupun orang Islam datang tempat kita, soal lidah aurat itu terpulang pada dia. Dia nak melancong untuk menjana ekonomi negara. Dia bukan Malaysia juga lah, negara luar lagi, kan? Ni dia ni fatwa daripada ulala ullahu, bukan ulama, kan? Ulala ullahu. Baik, kalau ulama akan cakap begitu, tuan-tuan.
Baik. Penggunaan tangan taklah digunakan pada peringkat terakhir. Itu lebih afdal lah. Yang pertamanya dakwah dulu kan, bagi tahu tarbiyah mata di Kelantan. Dia pergi kedai-kedai, maka dia pun bagi tahu ni kenapa tak pakai tudung. PKP ni dia boleh ada hak sampas lesen perniagaan, tak boleh berniaga. Itu dia pun marah dia. Dia kalau Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Penyayang dia. Kenapa dekat dunia ni kata dia ada syurga ada neraka. Dia soalkan pula, kalau Tuhan ni Maha Penyayang mesti syurga tak ada neraka. Dia kata gitu. Jadi kata ustaz ni senang lah, inilah dia. Kalau adanya syurga tak ada neraka, saya pun tak ada dia ustaz. Buat apa amal ma'ruf nahi munkar? Dia perompok lagi bagus dia. Perompok masuk syurga. Merompak merogol masuk syurga. Tapi Allah jadikan neraka tu sebab tahu dah neraka tempat perompak, perogol, peragut. Tapi orang baik-baik yang tutup aurat, sembahyang waktu ni tempat dia syurga. Fikir diam dulu je. Dia ajar ustaz tu debat. Tak ada kata tutup aurat. Dia itulah Allah Maha Penyayang. Kalau mu sendiri kata dia, buat benda tak baik, kamu nak syurga. Orang buat baik kat kamu, orang buat tak baik pada kamu, orang masuk syurga. Orang tu rogol, dia tiba masuk syurga juga. Mungkin kau masuk juga syurga walaupun perogol bersyirik. Allah Ta'ala tu kan Maha Penyayang kata dia. Mana adil ni? Orang buat baik masuk neraka, orang baik masuk syurga, orang jahat masuk syurga. Maka akhirnya boleh terfikir balik bahawasanya Allah tu Maha Penyayang, dijadikan syurga, dijadikan neraka. Yang baik masuk syurga, yang jahat masuk neraka. Itulah adilnya, itulah Maha Penyayang. Kalau semua yang baik jahat masuk syurga belaka, tuan, tak ada kelas subuh, baik tidur je. Usah kelas subuh, tak main subuh tak apa. Dah kompong masuk syurga. Apa nak susah kan? Bangun main subuh tak payah. Kenapa dah kompong ke syurga? Apa nak susah kan? Jadi hadirin dan hadirat yang dimati Allah sekalian, usaha yang pertama diberikan tarbiyah cakap bahasa Islam. Tuan-tuan bayangkan dengan tugasnya amanah dia bercakap, amal ma'ruf nahi munkar besar pahala tuan. Lepas tu peniaga-peniaga kat sana tuan nampak je penguasaan PKB datang je, yang mana-mana letak sendang kat bawah terus tutup tuan. Terus mabni ala sukun, terus tutup aurat tuan. Mabni ala sukun maknanya tak nampak langsung dia punya rambut-rambut sekali kan. Lepas waktu lagi dia buka balik tuan. Ni perlukan perhatian tarbiyah. Sebab kadang-kadang setengah orang tuan dia tak faham. Bab kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, nak ubah kerajaan senang, tapi nak ubah minda rakyat cukup susah. Sebab dia merdeka 57 tahun. 57 tahun tu pun di bawah sekular. Pada 446 tahun dulu Melaka je, daripada Portugis sampailah pada Inggeris. 446 tahun kena jajah. Bayangkan tuan, negeri-negeri persekutuan lain 85 tahun. Bayangkanlah, campur pula sekarang lepas merdeka pula. Merdeka juga daripada Inggeris, tapi yang menjajah mereka pula anak didik Inggeris sekular. Bayangkan tuan, berapa puluh tahun, ratusan tahun nak ubah minda cukup susah. Tapi kena perlu kepada kesabaran. Kena bagi tahu, didik tarbiyah. Tukar kerajaan tak ada masalah. Senang je. Pakat semua undi pangkah dah menang. Tukar sehari boleh. Tapi nak ubah minda rakyat memerlukan masa tu panjang. Lau kana 'ardan qariban wa safran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asyaqqah. Macam itulah jihad. Itulah dakwah. Kalaulah perjuangan kamu ya Rasulullah, dakwah kamu ya Rasulullah, ajaran kamu ya Rasulullah, aradan qariban, untungnya begitu cepat dapat, hampir dengan kamu. Wasafaran qasidan, perjalanannya singkat saja, tidak jauh. Nak pergi berjihad, keluar je dekat-dekat, tak ada jauh. Lattaba'uk, nescaya mereka akan ikut kamu. Walakin ba'udat alaihim asyaqqah, tapi kesusahan itu begitu panjang dan begitu lama. Suatulah susah nak mendidik masyarakat ni tuan, bukan mudah, bukan mudah. Kita pergi ke negeri kahwin, sekarang musim negeri kahwin kan, kita pergi terkejut tengok ramai pakai kopiah putih, luar putih dengan serba hijau sini tuan kan. Tapi di depan tu orang tengah karaoke kan, lagu SG Bank ada, macam-macam lagi lah. Yang menyanyi tu pun gigi pun tinggal 3 batang kan, tinggal 3 batang, baru sedap tuan kan. Jadi tanya, ni sekali pada sekolah tahfiz mana? Bukan tahfiz tak, kami qasidah. Datang tadi qasidah, qasidah. Tapi kami qasidah dulu. Diorang ni kemudian. Karaoke kemudian tuan. Kumpul dua-dua sekali. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu himpunkan antara hak yang batil. Yang qasidah tu hak, yang nyanyi karaoke tu batil tuan. Tapi campur sekali. Tengok.
Bukan susah, bukan benda yang mudah dan senang untuk ubah minda masyarakat. Tapi nak baca mana tuan-tuan? Pengantin bismillah masya-Allah mengaji Mesir. Tapi dia pun tak nak gitu juga kan. Dia tak nak. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Dah keluarga nak macam tu tuan. Ini dia. Sudah ni tuan, rosak kenduri kendara tuan sebab kerana ada mandi-mandi semasya. Sebab itulah saya kata orang Melayu cukup unik. Dia kalau kena kahwin dia pertama ni dia ikut Yahudi, boleh buat pintu gerbang letak bunga. Kemudian masa pengantin masuk tu dia ada pula orang tukang bawa pegang bunga, ikut Kristian 2 dah. Kemudian bersanding ikut Hindu. Kemudian doa ikut Islam. 4 dalam 1. 1 Malaysia. Dia ada 4 dalam 1. Hebat tu orang Melayu kan. Jadi kalau orang yang kerja dia kan nak buat kajian tentang budaya Melayu, dia berpening kepala, al-fening al-kefalah. Dia kata mana betul-betul adab Melayu. Itu kita bersadat lah. Kalau ikut segi agama tak adalah Islam lah kan. Semua ada tuan. Biasa tak tahu apa lagi diikut gitu kan. Inilah yang kita kena faham. Pasal kita nak mengubah minda cukup susah dan bukan senang. Tapi perlukan kepada kerja yang berterusan, proses yang berterusan, dakwah yang berterusan. Bukan senang tuan. Usaha-usaha inilah usaha-usaha yang akan berjaya sekiranya kita buat dengan penuh kesabaran. Jadi usaha aliyat ni dia kemudian sekali. Jihad dengan tangan ni kemudian. Tapi dia mesti berikan tarbiyah terlebih dahulu. Baik. Yang ketujuh, bergerak ke arah peningkatan Islam sedikit demi sedikit dengan langkah yang berterusan, tersusun lagi berjaya sehingga dapat mengembalikan kerajaan yang menjadi sebuah kerajaan yang adil. Waktu apa juga cara sekalipun. Kalau orang kata dengan cara dia mengundi, cara tu sah. Kalau selagi mana kerajaan tu adalah kerajaan yang demokrasi, memberikan peluang pada rakyat untuk menyokong mana-mana parti, kemudian memberikan sokongan pada parti lawannya demi untuk menjamin sebuah kerajaan yang adil, maka tidak boleh dihukum mereka itu sebagai penerhaka kerana sudah mendapat keizinan. Ini kadang-kadang boleh keluar fatwa burah lah, fatwa penerhaka, dia sendiri tak faham. Itu yang susah. Dia cakap benda dia tak faham, jadi bukan dia cerdik, tapi dia kurang cerdik. Dia tak bodoh tapi kurang cerdik sajalah. Kurang cerdik tu yang payah. Orang cerdik dia faham. Sistem demokrasi benar tak? Maka yang ketujuh ni, itu usaha yang kita boleh buat. Dan usaha tu tidak salah. Yang salah orang yang tidak mahu mengundi, itu yang salah. Dan dibiarkan saja apa yang ada. Dan kadang-kadang bila hidup tidak ada perjuangan, maka dia selesa dengan apa yang ada, walaupun penyelewengan. Ini silap. Semua perbincangan yang kita bentangkan ini adalah berkaitan dengan kerajaan yang mengiktiraf Islam dan pemimpin-pemimpinnya mendirikan solat, tetapi berlaku sedikit penyelewengan dari Islam. Perbincangan di atas juga terbatas kepada kerajaan Islam yang menyeleweng dan tidak lagi kerajaan Islam yang lain. Dari 2. Pertamanya dia masih lagi semayang, pemerintah dia tapi meleweng. Yang keduanya, negara Islam meleweng, satu tu yang wujud, yang lain tak lagi dah. Maka itulah kerja kita kena buat mengikut step yang 7 tadi itu. Tetapi jika penyelewengan ini berlaku dalam sebuah negara Islam, sedangkan ada lagi negara Islam yang lain tunduk di bawah kekuasaan khalifah yang hak. Ada sistem khalifah dia lain. Sistem khalifah ni macam mana zaman Sayyidina Umar memerintah dulu. Bagi contoh, dia contoh tu ada orang disebut. Zaman Sayyidina Umar tu, pusat pemerintahan dia di Madinah. Kemudian itulah sistem khilafah, pemerintahan dia. Khalifah duduk di sebuah negara, maka di bawah dia ada negara lain yang kena ikut peraturan. Contohnya Amr bin Al-As dihantar menjadi gubernur dekat sebelah Mesir ataupun wali Mesir. Maka pada masa itu berlakulah penyelewengan. Penyelewengannya bukan diambil dari rakyat, bukan ditala dari rakyat untuk projek mega anak isteri dia, tidak. Tapi lah untuk membina masjid. Dibinanya masjid, dia ambil tanah Yahudi. Dia ambil tanah Yahudi, dibuatnya masjid. Jadi buatnya masjid, maka Yahudi jadi menuntut hak dia. Kenapa ambil tanah aku? Kata kami dapat masjid, kamu cari tanah yang lain. Maka akhirnya dia pergi mana tuan-tuan? Daripada Mesir pergi ke Madinah nak jumpa dengan Sayyidina Umar. Pada masa itu, maka Sayyidina Umar putuskan sebuah surat untuk disampaikan kepada Amr bin Al-As. Maka dibaca oleh Amr bin Al-As.
akhirnya Amr bin As, walaupun masjid itu baru sebahagiannya siap, disuruhnya runtuh dan dikembalikan tanah itu kepada Yahudi tersebut. Dan akhirnya Yahudi itu bertanya, kenapakah kamu dah buat masjid separuh kemudian runtuh semata-mata surat daripada Sayyidina Umar? Maka kata Amr bin As, Sayyidina Umar kata, sekiranya aku tidak meruntuhkan masjid ini, maka aku bukan sekali lucut, aku juga akan dibunuh sebab mengambil hak rakyat. Bayangkan, itu ancaman Sayyidina Umar. Akhirnya Yahudi tersebut mengucap 2 kalimah syahadah dan terus mewakafkan tanah itu untuk dibuat masjid. Sampai sekarang masjid paling lama tuan di Mesir dipanggil Masjid Amr bin As. Subhanallah tuan, adilnya. Tapi kalau sekarang ni tak apalah kan, tanah kau aku ambil, aku bagi rumah flat 2 bilik kan, ambil kau diam cukup kan. Cuma nak bagi upgrade dia dari 3 bilik, rupanya dia kecilkan sikit ruang tamu tu, dia bagi 3 bilik tuan. Kita berpuas hati, seronok, terima kasih kan. Rupanya dia punya ruang tamu tu 3 kali ganda besar tandas dia. 3 kali besar tandas dia. Satu tandas muat seorang, dia punya tempat apa dia panggil, dia bilik dia ruang tetamu dia 3 orang boleh duduk boleh, berdiri boleh, sama je. Ini dia. Bayangkanlah keadaan yang ada pada zaman hari ni berbanding dengan zaman dulu. Maka kerajaan yang besar tu, diberi khalifah tu, dia punya pusat pemerintahan dia akan menegur negara-negara di bawah dia yang tidak adil. Sebab apa? Sebab ada orang nak tegur, ada yang kuasa nak menegur tu, kuasa eksekutif tu dia ada ya, di zaman khilafah dulu ni. Kalau ada khalifah, maka dia akan membuat dan dia akan betulkan mana-mana negara yang menyeleweng. Maka dalam keadaan ini, imam yang hak wajib memperbetulkan penyelewengan ini, biarpun dengan menggunakan kekerasan, hatta peperangan sampai peringkat bunuh boleh. Ini bayangkan. Tapi kita pada hari ini mana ada sistem khilafah, tak ada lagi dah. Yang tinggal dah khilafah Amerikiyah. Amerika dengar kes berlaku kat Iraq, dia turun. Afghanistan dia turun, kat Syria dia turun, saya silakan Mesir pun nak turun. Tapi cuma orang kata apa? Boleh settle sendiri. Apa hak dia? Apakah sistem khilafah yang digunakan? Siapakah berbayar dengan Amerika? Sebab itulah kita kena tikaikan balik kebarangkalian kemungkinan dengan tertubuhnya PBB itu, kemungkinan juga ada pemimpin-pemimpin daripada negara Islam yang sudah memberikan walaknya kepada Amerika tuan-tuan. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang beriman, jangan lantik Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kamu, penolong kamu, pelindung kamu. Jangan kamu letakkan wala kamu, kesetiaan kamu kepada mereka. Ini adalah aqidatul wala wal bara. Dan wala taat setia kepada mereka dibenarkan oleh Allah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Orang beriman, kemudian dia apa lagi? Beriman pada Allah, sembahyang, kemudian bayar zakat, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang beriman. Tiba kita ambil orang yang Yahudi, Nasara, dan awliya ba'duhum awliya ba'd, melindungi sebahagian yang lain. Siapa buat demikian, maka dia tergolong daripada golongan tersebut. Syekh Abdul Aziz bin Baz, walaupun mufti Arab Saudi, dia kata apa? Bukan mufti almarhum, dia kata orang-orang yang bertindak melantik kepimpinan Yahudi dan Nasara atau menjadikan dia teman karib, teman rapat, minta pertolongan kepada dia dalam merangi kaum muslimin, maka mereka jelas sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila yang berlaku tuan pada hari ini, apabila Mesir berikan peluang terusan Sueznya sebagai laluan tentera Amerika nak memberi pertolongan kepada Israel tuan. Dan siapa-siapa yang buat kerja macam ni, berarti dia telah melantik orang-orang kafir sebagai pelindung dia bagi memerangi orang-orang Islam. Ini sistem yang ada zaman sekarang ni tuan. And itulah khilafah Islamiah tak ada dah. Dia ada khilafah Amerikiyah. Jadi Amerika sendiri tuan jadi khilafah dia, kan? Itulah dia punya wala dia, kesetiaan dia kepada mereka. Baik. Nanti dalam Islam tuan dia sebut tahaluf siasi. Tahaluf ni maknanya ialah kerjasama siasi politik. Dia ada syarat dia. Syaratnya yang asasnya sekali ialah setiap tahaluf tidak boleh langgar hukum syarak. Bila bertahaluf tidak boleh langgar hukum syarak. Mereka tidak boleh menyuruh kita meninggalkan ajaran agama kita semata-mata nak menjaga tahaluf. Itu tak boleh. Tapi selagi tidak meninggal dasar tak apa. Perkara khilaf tak apa lagi. Tapi jangan perkara-perkara usul, perkara-perkara dasar. Itu yang kita kena faham. Dia kena faham benda usul dengan benda-benda yang khilafiyah.
asas dan dasar. Kalau dia minta ditinggalkan kan ajaran agama, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sehingga membiarkan apa-apa saja hukum Allah itu diubah-ubah sebabkan dia nak menjaga tahaluf tu, maka tak boleh hukum dia. Ini yang berlaku kadang-kadang kita lihat kan, menghalalkan apa diharamkan oleh Allah semata-mata menjaga hubungan dengan pihak kawannya walaupun bukan daripada kalangan orang Islam, maka Allah Ta'ala larang perbuatan tersebut. Baik, demikian juga sama hukumnya bagi sesebuah negeri yang menyeleweng dan negeri ini kemudian bertukar menjadi negeri orang-orang fasik, sedangkan di sana ada negara adil yang mengamalkan Islam dengan sempurna, maka dalam keadaan ini negara adil ini hendaklah melaksanakan keadilannya ke atas negara menyeleweng tadi walaupun terpaksa berperang. Ada negara yang adil, negara Islam, di bawahnya negara Islam yang menyeleweng, maka dia serang negara itu. Kalau dia beri nasihat tak mau dengar, rakyatnya mengadu kami tertindas duduk dalam negara ni, ini boleh. Sebab itulah kalau kita lihat inilah pertubuhan negara Islam yang diwujudkan sepatutnya lah, tapi wujudnya dengan wujudnya seperti tidak wujud. Tindakan itu tidak ada. Kita lihat jiran kita negara Burma, Myanmar, orang Islam Rohingya dibunuh. Apa kita boleh buat tu? Bayangkanlah. Apa kita boleh buat tu? Hanya bagi masuk duduk sini lah, kerja kat kawas tu lah, kan, tukang masuk kereta je, kan. Tapi kalau kita nak pergi sana tuan, memerangi mereka yang memerangi orang Islam, mereka sendiri pun kata kerajaan mereka yang baru ni membenarkan Tok Sami dia keluarkan fatwa sembelih dia orang Islam. Apa kita orang Islam boleh buat? Padahal kita dengan jiran ni kan. Sistem khilafah, pemerintahan, sistem pemerintahan Islam itulah wujud yang mana mereka akan menggegar dunia ni. Gegar dunia bukan buat keganasan. Gegar dunia ni faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Orang yang melakukan keganasan kepada kamu akan dibalas setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ini bukan ekstrim. Apa yang dia buat setimpal kita balas. Ketika mana dia bunuh orang awam Islam, cuba kita bunuh orang awam pula, apa dia rasa? Sebab itulah Israel tu dia sampai minta gencatan senjata tu tuan. Tapi orang kata Hamas bersalah, bunuh orang awam. Tanya balik, Israel bunuh orang awam tak? Orang Islam. Ayolah tu mereka buat, jangan buat. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Balas balik apa mereka buat. Tapi wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah. Masa nak buat serangan, jangan kita mulakan dulu. Kalau mereka mulakan dulu, maka barulah boleh kita mulakan dulu. Dalam Islam dan dalam peperangan sendiri pun kalau berlakunya rumah-rumah Allah tu dibedil, maka mereka bedil balik rumah-rumah ibadah mereka, maka jawapannya hukum syiah, sebab dibalas balik apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam. Maka sebab itulah perlunya sebuah pertubuhan negara Islam yang mempunyai kekuatan, yang ada dia punya power dia, menyebabkan golongan-golongan bukan Islam tidak berani bertindak ke atas golongan Islam. Maka sebab itulah perlunya ada keberanian, perlunya ada kekuatan, perlunya ada persediaan, kekuatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tak gerun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara adil mempunyai hak untuk menundukkan mana-mana negara yang keluar daripadanya, seperti yang telah kita bicarakan dahulu dalam kitab ni. Maknanya kalau negara yang tidak mahu mengikut akan negara Islam yang adil ni, ketika ditegur, maka mereka boleh dikeluarkan daripada negara tersebut ataupun ditukarkan pemerintahannya. Itu sistem khilafah lah. Tapi kita pada hari ini sistem lain, sistem demokrasi, maka serahkan kepada rakyat. Cuma soalnya rakyat itu mestilah faham siapa hak, siapa batil, siapa adil, siapa zalim. Bila dia tak faham ini, maka pemerintahan yang zalim itu akan terus berkekalan. Itulah beza sikit sistem yang dikatakan demokrasi dengan sistem khilafah. Kena faham hakikatnya pada hari ini sistem khilafah itu tidak wujud. Maka yang wujud power ni ada pada kuasa rakyat saja. Itu yang kuasa rakyat tu, rakyat sendiri yang kena faham. Dan dia sendiri yang kena faham apa perubahan yang perlu dibuat. Baik. Jihad politik dalam negara kafir. Ini pun perbincangan yang cukup panjang lebar. Kita bincangkan dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah tentang pemerintahan Islam. Ini ada kitab sendiri ya. Kewajipan dan kemestiannya ke atas orang Islam. Kini hari ini kita katakan bahawa orang Islam tidak ada pilihan. Dalam suasana mereka diperintah oleh orang kafir. Sama ada perintah itu sendiri daripada orang-orang murtad ataupun daripada penjajah atau yang lainnya.
Dulunya suasana kita di Malaysia ni dijajah oleh penjajah daripada negeri persekutuan tanah Melayu yang diperintah oleh sultan-sultannya dengan menggubal kanun-kanun yang tertentu. Contoh di Perak, kanun 99 tu undang-undang Islam. Di Melaka undang-undang Islam. Dia kata tu undang-undang Islam Melaka. Datang saja penjajah, dia ubah perlembagaan. Kecuali satu dia tak ubah. Ia telah ordinan perkahwinan ataupun Muhammadian Marriage Ordinance tahun 1888 tu dia tak ubah. Nikah, kahwin, cerai, talak semua ni kena ikut Islam, tapi yang lain kena ikut orang putih. Baik dia kata jenayat, muamalah dan sebagainya. Ni dia, bayangkanlah masa zaman dulunya kita dijajah, maka tu zaman era penjajahan. Itu berarti negara asalnya negara Islam, maka diambil alih oleh pemerintah yang kafir. Kan? Ada kadang-kadang setengah situasi dia pula negaranya Islam pada zahirnya, tapi diperintah oleh orang-orang yang murtad. Sebab mereka sudah menolak hukum Allah, murtad. Maka ni dikategorikan dalam negara-negara yang kafir. Pertamanya, kita duduk dalam negara yang memang sudah asal diperintahkan oleh orang kafir. Yang keduanya, negara Islam dirampas oleh penjajah, maka negara-negara kafir. Ataupun negara itu diperintah oleh orang yang murtad. Ini kategori-kategori negara-negara kafir. Baik, kalau mereka tidak berupaya untuk perang, mereka hendaklah membuat persediaan dengan mendiakan segala yang diperlukan oleh sebuah kerajaan Islam. Dia kena ada orang-orang yang berkaliber, orang yang bakal di pemimpin negara, kena ada yang pakar ekonomi dia, kena ada yang pakar ketenteraan dia, kena ada persiapan, kena ada. Orang duduk di Singapura bukan duduk dalam negara Islam. Dia kalau ikutkan sejarahnya asal negara Islam, tapi diserahkan kepada orang bukan Islam kan, dengan tujuan tertentu, tak apa, tak tahulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa orang yang buat macam tu. Tapi pada masa tu orang Islam duduk bawah negara tu, dia kena buat sesuatu. Apa yang kena buat? Ialah membuat persediaan. Kalau wujudnya sebuah negara Islam, mereka boleh ambil alih kuasa, maka mana pemerintah dia? Mana pakar ekonomi dia? Pakar agama dah ada dah barangkali, tapi pakar-pakar bidang-bidang, orang kata pemerintahan kan? Orang yang dipakar pada ketenteraan sebagainya, kena ada orang tu. Persediaan tu kena ada. Inilah orang-orang yang hidup dalam negara yang bukan Islam. Selagi mereka tidak buat demikian, maka selama itulah mereka menanggung dosa, kerana kewajipan umum yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka oleh Allah tidak dilaksanakan. Itulah melaksanakan hukum Allah. Maka mereka berdosa. Mereka kena berusaha ke arah orang-orang pada negara China umpamanya, yang pergi belajar sampai ke Mekah, ke Madinah, itu kumpulkan ilmu agama, nak balik diri rakyat. Tapi mereka mesti fikirkan, kalau mereka dah ramai Islam ke orang ataupun masyarakat Islam ramai, akhirnya mereka dapat mengambil alih kuasa pemerintahan di sebelah timur, sebelah negara China, maka siapakah dia orang yang akan jadi pakar ekonomi dia, pakar ketenteraan dia, pakar politik dia kena ada, pakar pentadbiran kena. Sedangkan pakar-pakar agama ni ada. Di mana dia? Orang yang pakar dalam bidang-bidang yang diperlukan dalam sesebuah negara. Hal ini menjadi demikian kerana mereka mudahkan anak cucu mereka kepada kekafiran. Kalau dibiarkan saja, maka dibimbangi, anak cucu mereka akan meninggalkan agama Islam. Di sini kita lihat mereka dilarang berpuasa. Satu masa besok mereka tak tahu puasa itu apa. Dia tahu Ramadan, tapi dia tahu apa macam mana puasa. Dan oleh sebab sikap berdiam diri mereka terus memperkuat dan perteguhkan kekuasaan kufur. Kalau tak buat apa-apa juga tindakan, tak buat persediaan, maka kerajaan yang ada pada masa itu tetap jadi kerajaan yang kafir dan akan mengkafirkan generasi-generasi mereka. Masalah ini tidak boleh dibincangkan. Kita telah melihat nas-nas mengenai tajuk persoalan ini. Jika ada siapa yang ingin mengetahui semula, maka rujuklah mukadimah dalam kitab ini. Mukadimah dalam kitab ini sebut, bila mana sesebuah negara diperintah oleh golongan kafir, golongan murtad, maka pada masa itu mereka akan dapat tekanan-tekanan yang berat. Mujahidin, pejuang-pejuang Islam, para duat, para pendakwah, mereka akan ditentang oleh kerajaan-kerajaan yang mempunyai sistem dan dasar yang melewet. Maka begitulah sebuah negara yang kafir, maka mereka tidak senang melihat wujudnya golongan-golongan pendakwah yang berani, para ulama-ulama yang berani, para ulama yang berani. Kita katakan dalam bahagian ini dan juga dalam kitab kita Al-Islam, bahawa sesiapa yang tidak yakin dengan kewajipan jihad siasi untuk menjatuhkan sistem kafir yang menguasai
yang menguasainya, maka orang itu adalah termasuk sama dalam kategori orang jahil, ataupun seorang yang takabur ataupun pengecut yang tidak mahu menerima tanggungjawab jihad ini. Ini dia. Orang yang tak mau campur dengan politik, membetulkan sistem pemerintahan dia, sama ada orang ini dipanggil jahil. Satu, tak reti dia, hukum agama. Atau yang keduanya mungkin dia sombong, tak mahu menerima pandangan orang lain. Ataupun dalam keadaan yang ketiganya dia ni orang yang pengecut, memang tak berani. Maka mungkin salah satu sifatnya adalah diri itu. Orang-orang yang bekerja untuk Islam pada hari ini mempunyai pandangan yang sama, ada positif ataupun negatif. Ada pandangan yang berfaedah, yang patut dijalankan, dan ada yang berbahaya. Dalam hal ini kita merasakan begitu perlu untuk membincangkan pendapat-pendapat ini di atas perkiraan bahawa pembincangan ini diperlukan untuk menggerakkan seorang Muslim dan betulkan kepasuan para pekerja ataupun amilin, dan sebagai pendahuluan proses yang benar lagi berfaedah. Dia manusia ni, bila Allah Ta'ala kurniakan akal, macam-macam pandangan dia. Ada positif, ada negatif. Sebab tu kadang-kadang ada orang gopoh nak cepat dapat kuasa, maka dia gunakan sistem militer. Bangun dia memberontak. Maka kalau bilangan yang tak ramai, dia memberontak, ditangkap, masuk penjara, habis. Tapi bila digunakan sistem yang betul-betul bukan sistem revolusi tapi evolusi, menggunakan sistem yang berperingkat-peringkat dengan menanamkan fikrah terlebih dahulu. Fikrah ni apa dia? Pemikiran. Tanam kepemikiran dan ideologi dalam diri dan pemikiran rakyat dulu, untuk dia faham apakah tugas yang mereka akan buat selanjutnya. Tapi kalau mereka gunakan terus dengan ala-ala militer ataupun sistem ketenteraan, merampas kuasa dan sebagainya, maka cara ni cara yang kata cukup-cukup negatif, yang lambat untuk mendapat kuasa pemerintahan dirampas dari tangan orang-orang yang kafir. Ini rugi. Dan sebab tu Nabi SAW ketika duduk di Mekah, orang Islam tak ramai, Allah Ta'ala tak benarkan dia untuk berjihad perang pada masa. Tak ada suruh tuan-tuan, fa'afu anhum wasfahu, kamu maafkan mereka saja dan kamu lupakan kesalahan mereka itu saja, dan jangan bertindak. Tapi bila masa Rasulullah SAW berhijrah saja tuan-tuan ke Madinah, maka Allah Ta'ala suruh Nabi SAW qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik itu kafatan, secara keseluruhan. Bila mana ada kuasa, dia boleh perintah dia orang, nah kau geraklah, kekuatannya ada senjata, nah kau gerak, pergilah lawan mereka. Maka sebab itu hukum tu berubah keadaan. Atau ghairul ahkam bitaghayyuril azman, hukum berubah sebab zaman tu berubah. Kalau zaman tu, masa tu, orang Islam tidak ada kekuatan dari sudut ketenteraan, nak bangun perang senjata pun tak ada, tentera pun tak ada. Pada masa itu gunakanlah cara yang layak digunakan, yang sesuai digunakan pada masa. Jadi sebab itulah pandangan positif dan negatif akan wujud. Ini biasa. Sedangkan dalam sebuah sistem pemerintahan yang pemerintahan Islam lagi pun terdapatnya pandangan positif dan negatif. Itu di waktu menang, waktu kalah pun ada, waktu menang pun ada. Ini manusia. Kita tak dapat nak ingkar, tak dapat nak nafikan. Manusia ni Allah jadikan macam-macam keadaan pemikiran. Ada yang dalam kotak pemikirannya saja, tak pakai dah pemikiran orang lain, dianggapkan pemikirannya saja yang lurus dan betul. Maka orang macam ni tak boleh duduk dalam jemaah, susah. Sebab dia akan anggap dia betul, orang lain salah. Tapi kalau orang yang bersedia menerima pandangan orang lain, maka kebernasan pandangan orang lain barangkali wujud, walaupun macam mana pandai sekali dia sekalipun. Setelah bila duduk dalam jamaah, adanya jamaah, maka setiap pandangan-pandangan itu kita lihat mungkin ada kebernasan. Kadang-kadang orang ni bernasnya pandangannya sebab kerana pengalaman yang lama, yang panjang. Sehingga orang mungkin sebab kerana ilmu yang dimiliki, sehingga orang mungkin sebab kerana kerja yang dia buat. Kerja yang dia buat dia tahu kan. Kalau tanya petani tu tentang tanam pokok, dia lagi cekap berbanding dengan pegawai pertanian. Pegawai pertanian boleh sebut benih dia, kau gunakan benih ni untuk tanah ni, tapi cuba suruh dia bercangkul tanah, tak boleh dia, sakit pinggang dia kan. Kena bagi petani juga yang buat. Petani tu yang bercangkulnya daripada pagi sampai petang. Jadi kalau bagi pegawai tu selai bulan 3 hari MC gemar kan, 3 hari MC
Lagi kita pasal benih suka tanah air, bukan main lagi. Gunakanlah baju ni, tapi kau tadi. Itu juga lah jemaah. Yang atas pandangan dia bernas, yang bawah juga ada kebernasan dia kadang-kadang. Jadi wallahu alam, sawab, insyaallah kita akan sambung lagi kuliah kita pada minggu depan. Cukuplah hanya sekadar itu saja untuk hari ini.